Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan tangguhkan kesempatan yang ada untuk sesuatu yang berharga. Dah bersedia untuk bersama Nona? Nona, inspirasi wanita untuk semua. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Nona, biar apa hadapi Nona. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Nona. Menguruskan masa dengan sebaik-baiknya memudahkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih teratur dan lancar. Wanita yang bijak menguruskan masa bukan sahaja dapat membentuk peribadi yang berdisiplin, malah dapat memupuk sifat menepati waktu. Secara tidak langsung, ia dapat mengelakkan diri daripada menghadapi tekanan kerana setiap yang dirancang mampu dilaksanakan dengan sempurna. Sejam bersama Nona, pelbagai paparan menarik dan kisah inspirasi kami bawakan khusus untuk penonton setia Nona. Menarik di Nona minggu ini. Untuk sukan memandang berkuda ni ramai orang nampak dia satu sukan sahaja. Tapi sebenarnya bagi saya terpaksa pecahkan dia kepada 3 jenis latihan. Semua company mereka kata saya hitam, suara tak sedap. Arwah P. Ramlee, dia kata, anak you make on boleh menyanyi tau. Masih mulut dia kan, saya jadi penyanyi sekarang. Koleksi berkonsepkan tradisional diinspirasikan daripada puisi, seloka dan gurindam Melayu lama kita. Menikmati makan tengah hari dengan hidangan yang berasaskan udang mampu membuka selera seisi keluarga. Menu seperti sambal udang, kari udang atau udang masak cili api sudah menjadi sajian yang lazim dalam masakan Melayu. Sesekali mengubah cita rasa dengan menu yang berbeza pasti menarik juga kan? Apa kata kali ini Nona bawakan hidangan yang istimewa daripada utara tanah air. Ia sesuai dinikmati ketika makan tengah hari mahupun makan malam. Bersama Rose Zainul berkongsi cara penyediaan udang masak jintan hitam dalam segmen Air Tangan. Menghidangkan sajian istimewa untuk keluarga tersayang maupun kepada tetamu yang datang berkunjung adalah kepuasan setiap pemilik dapur. Tapi rasa macam tak cukup lah. Kalau masak menu resepi keluarga, lagi menarik ni. Jom saya kongsikan kita masak udang masak jintan hitam. Mari kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan ialah udang, serbuk kunyit, garam, bawang merah, bawang putih, serai, cili kisar, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, daun kari, bunga lawang, buah pelaga, kulit kayu manis, kicap manis, bawang Holland dan tomato. Okey, dah tengok bahan-bahan tadi? Jom saya tunjuk cara nak masak udang masak jintan hitam. Okey, kita masukkan minyak. Sebenarnya menu ni asal dia kita gunakan daging sebagai bahan utama. Tapi bila kita dah berpindah ke Klang Valley ni, so kita dah olah menu ni menggunakan seafood. Okay, so kita akan goreng udang yang kita dah lumuk dengan garam dan juga kunyit. Tu dia. Kalau nampak dia dah jadi kemerah-merahan tu, maksudnya udang ni dah separuh masak.
Lebihan minyak yang kita goreng udang tadi, kita akan guna balik untuk menumis. Okey. Kita masukkan bawang merah yang telah dikisar ya. Kita masukkan bawang putih juga yang telah dikisar. Okey. Seterusnya kita akan masukkan kulit kayu manis. Kita akan masukkan bunga lawang. Kita akan masukkan buah pelaga, serai dan juga daun kari. Alright. Tumis semua bahan dan rempah yang telah dimasukkan sehingga sebati dan naik bau. Rempah ratus merupakan bahan penting untuk menambah rasa dan menerbitkan aroma masakan udang jintan hitam ini. Sementara menunggu tumisan masak, bancuh serbuk jintan putih serta serbuk jintan manis bersama air. Kacau sehingga ia menjadi bancuhan yang pekat dan sebati. Sukatan airnya adalah bergantung kepada sukatan bahan rempah. Okey, bila bawang kita dan juga bahan-bahan lain ni telah masak, perempuan kena masukkan cili kering yang telah dikisar. Okey. Masak campuran cili kisar bersama bahan tumisan sehingga garing. Okey, selepas tu perempuan kena masukkan jintan hitam dan juga jintan putih yang kita dah kacau bersama dengan ayak tadi. Okey. Kacau jintan manis, jintan putih, cili kering, yang semua bahan-bahan yang telah di-blend tadi bersama dengan bahan-bahan yang kita dah tumis tadi mula-mula kita masak tadi. Okey? Okey perempuan, bila benda ni dah sebati, dia punya bau, ya Allah, memang menyelerakan. Jiran sebelah mai sekali. Untuk kita perlukan kuah yang lebih, kita kena masukkan sedikit ayak. Gitu. Kacau kuah sehingga pecah minyak. Sukatan air boleh ditambah atau dikurangkan mengikut kepekatan kuah yang diinginkan. Seterusnya, kita akan masukkan kicap. Perempuan kena kacau semula supaya kicap dan juga bahan-bahan yang lain tu akan menjadi sebati. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit garam ya. Jangan letak garam terlampau banyak sebab apa? Kita dah masukkan kicap. Okey, seterusnya kita akan masukkan udang yang kita dah goreng separuh masak tadi. Lepas tu kita kacau semula udang yang kita dah masukkan. Bila kita dah masukkan udang, kita tak boleh masak terlampau lama. Sebabnya nanti udang kita akan jadi lembik. Okey, seterusnya kita akan masukkan bawang Holland ke dalam menu masakan kita. Okey, kita kacau dia. Yang terakhir sekali, kita akan masukkan tomato. Tapi ingat, bila kita dah masukkan tomato, sekejap je kita kena terus tutup api sebab kita tak nak tomato yang kita masuk ni akan menjadi lembek. Okey. Okey, alhamdulillah. Menu kita dah siap. So, kita akan kaut dia dah letak di dalam pinggan. Menyelerakan. Rupa dia pun wow, sangatlah menarik.
Okey. Dan kalau puan-puan suka, kita taburkan dengan daun bawang. Dan kita hiaskan dengan daun pudina. Barulah cantik menu kita. Dah siap. Jom kita makan. Mudah kan resepi keluarga saya? Selamat mencuba. Ibu, Bunga, Arif, jom kita makan. Resepi udang masak jintan hitam ini memang kaya dengan rasa rempah ratusnya. Sajian yang menjadi kegemaran orang utara ini bukan sahaja sesuai dijadikan menu utama untuk makan bersama keluarga, malah sesuai juga dihidangkan di majlis keraian. Hidangan ini lebih sempurna apabila disajikan dalam set pinggan mangkuk daripada Le Nona yang pastinya menambahkan suri hiasan di meja utama. Mengetengahkan rekaan klasik Eropah, set ini didatangkan dengan 29 biji variasi pinggan mangkuk yang praktikal. Koleksi sulung kolaborasi Nona dan Wow Shop ini memberikan imej mewah sesuai untuk wanita masa kini. Dengan nilai harga yang berpatutan, produk berkualiti ini boleh dimiliki melalui laman sesawang www.lenona.com.my atau boleh terus imbas kod QR yang tertera di kaca televisyen sekarang. Hai, saya Erina Emelina binti Ismail. Nak tengok saya memanah berkuda? Saksikan selepas ini. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Meraih 2 pingat emas dalam kejohanan memanah berkuda dunia di Korea Selatan, wanita luar biasa ini berjaya menewaskan pemanah berkuda lelaki sekaligus meletakkan nama Malaysia megah di mata dunia. Erina Emelina Ismail yang berusia 32 tahun pernah menjuarai seni bela diri dunia dan berhasrat untuk mempelajari teknik dan sejarah memanah dari negara-negara lain. Ikuti kisah inspirasi Sri Kandi pemanah berkuda dunia ini mendepani cabaran dalam setiap kejohanan yang disertainya. Siapa sangka anak kelahiran Shah Alam Selangor ini menjadi tumpuan dunia tatkala mewakili Malaysia dalam pertandingan kejohanan memanah berkuda peringkat antarabangsa. Setiap kali Erina beraksi, pasti pandangan mata penonton tertumpu pada kelincahannya. Dia tidak pernah memasang impian untuk berada dalam arena sukan ini, apatah lagi menjuarai acara yang disertai. Bermula sekadar suka-suka untuk menyertai Persatuan Memanah Berkuda di universiti, Erina mula jatuh cinta dan serius untuk menjadi atlet pemanah berkuda wanita dunia. Saya mula minat dengan sukan memanah berkuda ni pada tahun 2011. Bila saya dah berkecimpung dengan kuda, dah tahu sikit-sikit pasal kuda. Lepas tu saya tengok satu dokumentari pasal sukan memanah berkuda di TV3 lah. Daripada situ saya rasa macam boleh gabungkan dua sukan yang berisiko tinggi dalam satu masa dan timbul minat daripada situlah. Tapi saya mula sukan berkuda ni pada tahun 2014 disebabkan pada 2011 tu masih belajar. Saya berada di Johor Bahru dan kebanyakan pemanah berkuda ni tempat latihannya dekat Lembah Kelang. Jadi saya tunggu sampai habis grad dan balik ke Selangor dan cari guru memanah tradisional, cari guru berkuda dan cari guru yang boleh mengajar memanah berkuda.
Baru-baru ini, Erina telah membuat persembahan istimewa memanah dan berkuda di Royal Polo Club Ampang Selangor bersama DBKL Horseback Archery. Acara ini berlangsung dengan penganjuran pelbagai pertandingan sukan kuda. Bukan mudah buat Erina mencuburi bidang ini kerana ia memerlukan disiplin yang tinggi. Untuk sukan memanah berkuda ni ramai orang nampak dia satu sukan sahaja. Tapi sebenarnya bagi saya terpaksa pecahkan dia kepada 3 jenis latihan lah. Yang pertama, saya kena berlatih memanah sahaja, memanah tradisional sahaja. Yang kedua, saya kena berlatih berkuda sahaja. Dan bila dah nak dekat pertandingan, baru saya dan pasukan saya akan mula berlatih memanah berkuda tu. Jadi antara persiapan itulah latihan yang membantu fitness. Kita tengok baliklah peraturan apa untuk pertandingan yang kita akan pergi tu. Bagi Erina, mengalami kecederaan ketika menunggang kuda adalah perkara biasa. Sebagai atlet, dia perlu bijak mengatur strategi dan berlatih sebelum bermulanya sesuatu perlawanan. Kalau macam dari segi cabaran, kalau pertandingan, kebiasaannya kita takkan bawa kuda sendirilah daripada Malaysia. Maksudnya kalau saya bertanding di luar negara, saya takkan bawa kuda. Lagi satu, saya pun tak ada kuda sendiri untuk bawa. Apa yang kita selalu buat, kalau kita bertanding di luar negara, kita akan gunakan kuda yang disediakan oleh pihak penganjur. Kita kena cepat ada bonding dengan kuda sebab kita akan diberi masa lebih kurang sehari sebelum pertandingan untuk kita try, untuk kita naik kuda tu, kita cuba dan kita pilih kuda. Meskipun sukan memanah dan berkuda merupakan sukan lasak, namun Erina tidak pernah menganggap isu gender menjadi satu penghalang. Dia dikagumi bukan sahaja kerana kehebatan dan kelincahannya, malah Erina menjadi satu-satunya pemanah wanita berkuda di dalam persatuan yang disertai. Macam yang pingat yang saya menang di Korea pada tahun 2019, acara yang saya menang tu adalah acara 5 target. Maksudnya untuk satu jarak, penganjur akan letak 5 target untuk pemanah berkuda tu panah kepada sasaran tu lah. So ada 5 target dalam masa bawah 20 saat, time limit, ada time limit. Jadinya kita kena ada 2 benda yang cabaran dekat situ. Satu, kita nak memanah tepat pada sasaran. Yang kedua, kita nak memanah di bawah time limit ataupun masa yang disediakan lah. Erina turut mendapat bimbingan Sarjan Marshal Agil daripada pasukan Angkatan Tentera Malaysia yang juga pemanah berkuda Malaysia. Dari segi pula persiapan daripada klub, kita kena siapkan dalam track tu sekurang-kurangnya dalam 150 meter untuk persiapan. Tapi itu bergantung pada keadaan game yang kita. Contohnya kalau police track, dia ni memerlukan track yang panjang iaitu lebih kurang 650 meter. So persiapan tu agak rumit dalam 2-3 hari lah sebelum kita buat menghadiri pertandingan tersebut. Persiapan bagi setiap pertandingan memanah dan berkuda memerlukan teknik yang betul. Persatuan Asibak Malaysia yang disertai Erina banyak membantu dirinya membuat persiapan untuk menjadi seorang atlet yang berjaya. Erina adalah seorang pemanah berkuda yang berdisiplin, berdedikasi dan sentiasa menjaga masa beliau. So beliau aktiviti beliau adalah memanah dan berkuda, 2 disiplin yang dicantumkan, dan kami menghantar beliau ke luar negara disebabkan prestasinya yang konsisten selama ini. 2019 tu tidak sia-sialah bila beliau mewakili World Horseback Archery untuk serial shot, beliau berjaya. Pertunjukan memanah berkuda saya pada hari ini adalah juga kerjasama antara tim saya, Asibak, dan juga unit berkuda di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
Untuk wanita di luar sana yang teringin nak menceburi sukan memanah berkuda ni, benda yang paling utama sekali adalah kita cari jurulatih yang boleh mengajar teknik memanah berkuda yang betul. Aspek keselamatan tu, bila kita ada teknik yang betul daripada jurulatih yang bertauliah, kita akan pastikan yang kita buat memanah berkuda ni dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang keselamatan tu diutamakan. Penting juga untuk kita sebagai seorang wanita untuk berani dalam latihan, berani untuk macam mana kita nak mengawal kuda. Jangan putus asa, kena berani, kena tahu yang semuanya adalah kerja keras. Lasak dan berani. Begitulah yang dapat digambarkan tentang kepribadian wanita hebat ini. Sukan memanah berkuda bukan sahaja sebahagian daripada sunnah Nabi, melakukannya juga mampu menyihatkan tubuh badan. Semoga kisah Erina Emelina mampu dijadikan inspirasi buat golongan hawa yang masih menyimpan impian untuk menyertai sukan lasak dan mengikuti jejak langkah insan hebat sepertinya. Menyarung busana pernikahan pasti menambahkan seri raja sehari yang diraih. Rekaan busana klasik yang minimalis dengan variasi pilihan warna sesuai digayakan dalam upacara akad nikah yang berkonsepkan tradisional. Mula serius dalam industri fashion sejak tahun 2017, Farah Rahim Atelier yang semakin mendapat tempat dalam kalangan bakal pengantin ini tampil dengan rekaan baharu gabungan konsep tradisional dan moden. Ikuti koleksi Gurindam Sari dalam segmen fashion. Jenama Farah Rahim Atelier tidak asing lagi di dalam industri fashion tanah air. Memfokuskan kepada koleksi busana Raja Sehari, jenama ini tampil sekali lagi membawakan tema yang berbeza. Untuk koleksi yang terbaru kami ini, kami menampilkan koleksi yang berkonsepkan tradisional yang diberi nama Gurindam Sari. Okey, ini diinspirasikan daripada puisi, seloka dan gurindam Melayu lama kita. Seperti mana yang kita tahu, gurindam Melayu kita ini terdiri daripada nasihat dan mempunyai rimanya yang tersendiri. Kami memfokuskan detailing bahagian-bahagian yang tertentu, contohnya seperti di hujung lengan, di hujung baju dan di hujung kain. Kami mengolah dengan sulam kerawang dan dihiasi dengan manik serta taburan kristal. Tetapi masih lagi mengekalkan konsep tradisional Melayu kita. Mesej yang hendak disampaikan di sini adalah kita sebagai orang Melayu, bangsa Melayu, kita perlulah memartabatkan busana tradisional kita yang tidak lapuk dik hujan dan tak lekang dik panas. Setiap rekaan memberi sentuhan minimalis dengan gaya klasik. Perincian kerawang pada kebaya labu ini menambah seri keanggunan Raja Sehari. Pemilihan fabrik juga memainkan peranan yang penting untuk menyelahkan keindahan busana yang direka. Bagi koleksi ini, pemilihan fabrik adalah mudah kerana keseluruhan koleksi adalah berkonsepkan tradisional. Maka pemilihan fabrik perlu menggunakan fabrik yang berkonsepkan yang sama dan bersesuaian seperti songket bunga tabur, dan fabrik-fabrik yang kita pilih adalah seperti shantung, okey, yang di mana kita memilih fabrik shantung, ia bersesuaian dan yang mampu menghasilkan mood and look tradisional tersebut. Farah memberi keutamaan dalam pemilihan warna dan corak sulaman pada rekaannya agar koleksi kali ini mengikut trend serta memenuhi permintaan pelanggan. Kami juga menawarkan harga sewaan yang amat mampu milik bagi membolehkan mereka mendapatkan rekaan baju idaman mereka dengan harga yang amat berpatutan. Buat anda yang meminati busana yang lebih sederhana tetapi elegan,
Pemilihan songket dengan jahitan sulam yang menarik amat cantik dipakai oleh kedua mempelai. Sesuai untuk majlis persandingan, busana ini didatangkan dengan set persalinan baju Melayu Johor untuk pengantin lelaki. Kain songket yang digunakan mempunyai corak dan warna tenunan yang mewah. Koleksi yang kita tampilkan kali ini agak sedikit berbeza dengan koleksi yang lain adalah daripada segi detailing yang heavy kerana kami lebih memfokuskan corak sulaman kerawang dan dihiasi dengan jahitan manik yang agak mampat walaupun dari mata kasar ia nampak simple. Manik yang digunakan untuk penghasilan busana adalah bermotifkan flora yang diterapkan di atas kain songket tenunan asli. Rekaan ini tanpa anggun dan tidak ditelan zaman. Dilapis dan dihiasi corak sulaman kerawang serta manik jemeki pasti menaikkan lagi seri pengantin. Kain shantung merupakan trend terkini yang pastinya selesa dan sesuai dipakai oleh mempelai. Buat pengantin lelaki, ia boleh dipadankan bersama samping songket. Manakala bagi pengantin perempuan, kain shantung ini dikemaskan lagi dengan taburan manik di bahagian pergelangan tangan. Harapan kami agar koleksi Gurindam Sari ini menerima sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan-pelanggan kami di seluruh negara, khususnya di negeri Johor dan juga negara jiran kami yang berhampiran dengan kami iaitu Singapura. Semoga dapat diterima ramai dalam industri fashion ini, khususnya dalam komuniti pereka busana pengantin. Variasi pilihan klasik ini boleh dijadikan pilihan buat raja sehari. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Lokasi pilihan Nona minggu ini merupakan sebuah kafe yang terletak di salah sebuah pusat beli belah terkemuka di ibu negara. Mengetengahkan konsep modern fusion, hiasan dekorasinya lebih feminin dan elegan. Pemilihan rona merah jambu dengan gabungan warna biru melatari segenap ruang kafe. Bertemakan flora dan lampu hiasan klasik mampu memberikan mood ceria serta mewah buat pengunjung yang datang berkunjung. Menawarkan pelbagai sajian dari negara Timur Tengah dan juga masakan ala Barat, kafe ini turut menyediakan set minum petang. Yang menariknya adalah hidangan Royal Salmon, hidangan Opera Tua, pemanis mulut tiramisu dan juga Rose Bubble. Opera Cafe sesuai untuk bersantai bersama keluarga dan juga teman. Lebih 3 dekad berlalu, lagu ini berjaya membawa majlisnya tersendiri. Menaruh harapan, dendangan bintang legenda Zaitun Samion masih menjadi siulan peminat seni tanah air. Setelah mengungguli anugerah juara lagu 1987, namanya semakin menyinar, popularitinya semakin memuncak. Namun, kisah hidupnya dipalit kedukaan saat dia diduga dengan tragedi kemalangan yang meragut nyawa permata hatinya. Ikuti luahan hati Zaitun Samion berkongsi liku-liku kehidupan dan mengimbau nostalgia di era kegemilangannya. Sepanjang perjalanan ini, lembah dan lurah ku lewati. Ketenangan yang ku cari belum ku temui. Ku menghimpun doa bertahun. Nama Zaitun Samion memang tidak asing dalam industri muzik negara. Pencinta muzik tanah air pada era 80-an pastinya cukup mengenali artis legenda ini.
Mengakui dirinya mula meminati dunia nyanyian sejak kecil lagi, Zaitun berusaha untuk mencari ruang memasuki industri ini. Walaupun sukar, ia tidak pernah melemahkan semangatnya untuk menjadi seorang penghibur. Saya bermula menyanyi nightclub, hotel. Masa tu saya teringin sangat nak buat album. And then I pergi ada satu company tu, dia kata saya hitam. And then I pergi satu company lagi, dia kata tak cantik. And then the next dia kata suara tak sedap. And then masa tu I nyanyi hotel dekat KL lah. Then dia buat dinner show. Kalau tak silap saya, Datuk Yayu Komeng, FGM. Dia kata, oh suara dia ni boleh kalau buat album. Dia tawarkan kat saya. Saya kata why not? Saya pun teringin nak buat album. Sebab semua company saya pergi, mereka kata saya hitam, tak cantik, suara tak sedap. And then saya buat. Lepas saya buat tu meletup Menaruh Harapan. And then company yang mengatakan saya hitam, tak cantik, suara tak sedap tu, offer balik saya buat album. Saya jawab balik baik-baik. Saya kata, saya tak cantik, saya hitam, suara tak sedap. Dia juga mengakui penglibatan dirinya dalam bidang seni ini banyak didorong oleh bapanya yang terlibat secara tidak langsung dengan seni tari. Arwah abah saya orang Melaka, suka berjoget, menyanyi kan. Saya mengikut dia orang macam mana dia orang nyanyi. Dulu Saloma kan yang popular. Masa kecil, masa tu arwah P. Ramlee, kawan baik dengan arwah abah saya kan. Dia kata, cuba nyanyi sikit. And then I nyanyi tak, bila larut malam, buat macam tu kan. Dia kata, anak you make on boleh menyanyi tau. Masih mulut dia kan, saya jadi penyanyi sekarang. Menzahirkan rasa bangga ketika lagu Menaruh Harapan memenangi anugerah juara lagu pada tahun 1987, popularitinya waktu itu memuncak. Dia percaya kekuatan lirik dan melodinya yang indah menjadikan lagu itu malah segar sehingga kini. Rakaman pertama dia orang bagi kat arwah Iyali, and then Iyali bagi lirik dekat Hafsah Hassan. Hafsah Hassan dia not simply terus buat lirik. Dia pergi satu hari, dia kata mari kita pergi pergi minum-minum. Dia cuba ceritakan latar belakang kat Etun. Dia kata, I cakap lah susah senang I menyanyi nightclub untuk membesarkan anak lepas bercerai kan. And then I menyanyi nightclub. Satu hari tu syarikat rekod FGM buat annual dinner. Dia offer saya menyanyi. Saya rasa kekuatan dia pada lirik dia. Kan? And then melodi dia bagus kan. Kalau buat lagu ni kan, kita feel kan, arwah Iyali cakap kan, Zaitun feel menangis. Memang I menangis masa tu. Masa dulu aku sendiri, kini aku sendiri kan. Dia kata feel like tu. Disangkakan panas berpanjangan namun hujan di tengah hari, Zaitun mengalami kemalangan sewaktu membuat persembahan di utara tanah air. Lebih memilukan anak tunggalnya, Azirwan Abu Bakar, maut ketika kejadian. Show di 21 bulan 2 tahun 90 di Kuala Ketir, Kedah. And then saya nyanyi masa tu, saya tak pernah nyanyi lagu Menaruh Harapan, saya menangis. Tapi malam tu saya nangis betul-betul. Sebab arwah anak saya sekolah kan esok tu. Tapi terpaksa gantikan dia sebab Syaril tak dapat datang. Arwah anak saya pandai main keyboard. Dia yang menggantikan. Saya nak tahu dah nak terjadi kan. Saya tak sedar berapa lama. First words anak saya panggil Iwan. Anak. Habis dia kata, arwah mak saya cakap, Iwan dah meninggal. Masa tu juga air mata meleleh. Sehingga kini, Zaitun masih lagi gemar menyanyi dan sering berlatih di rumah. Dia juga mencuburi bidang perniagaan dan dibantu oleh keluarga angkatnya. Bagi Zaitun, sebagai seorang artis legenda, dia tidak seharusnya meminta simpati dan pertolongan selagi ada kudrat untuk bekerja.
Kalau aktiviti masa lapang, kita orang selalu pergi jalan. Kita keluar-keluar, pergi pantai. Kat area sini ada pantai. Lepas tu, kalau time kena buat kerja, kita buat kerja lah. Macam kat Zaitun, kita kena ada masuk kitchen dan buat dia punya produk rendang dan kita uruskan barang-barang perfume dia semua. So, kena ada dia lah. Dia kena pergi office tu, kena buat kerja jugalah. Kalau praktis nyanyi, Zaitun Samion ni, kita tak boleh ajar dia lah, dia legend. Dia yang ajar kita. Tapi kalau praktis nyanyi, memang satulah dia tak suka nyanyi lagu dia kalau time praktis. Kita paksa pun dia takkan nyanyi lagu Menara Harapan tu. Dia lebih kepada lagu-lagu lain lah. Tapi bila dah nak show, dia nyanyilah lagu dia. Macam itulah. Tapi dia sangat-sangat bagus lah. Bila dia nak ada show, dia akan praktis. Dia yang minta sendiri nak praktis. Kan I cakap, I never give up. I suka menyanyi. Even dalam hospital pun, I menyanyi. I suka meneruskan lagi karier saya dalam bidang seni ini. Saya akan terus menaruh harapan. Di hati kecilku menaruh harapan. Walaupun susah senang, saya teruskan. Biarpun melalui peristiwa pahit dalam hidupnya, Zaitun tetap bangkit dan meneruskan impian untuk kekal dalam industri seni. Walau tidak lagi aktif seperti dahulu, namanya masih menjadi sebutan kerana kehebatan lagunya yang masih dikenang. Semoga Zaitun Samion terus tabah mendepani liku-liku kehidupannya. Susah senang diriku tak bertempat mengadu, seperti burung kepatahan sayang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Menelusuri bumi Jordan yang kaya dengan sejarah ketamadunannya, pasti meninggalkan 1001 kenangan manis buat pelancong yang berkunjung ke sini. Berpeluang menjejakkan kaki ke wilayah Irbid, Kota Wadi Musa, Bandar Aqabah dan menikmati hidangan tradisi masyarakat Jordan antara pengalaman luar biasa yang tidak harus dilepaskan. Bersama Syifa Khalidah Kamarudin, pelajar jurusan Fiqh wa Usul, meneroka keindahan negara Jordan. Jordan keindahannya memukau pandangan mata, mempunyai pelbagai peninggalan sejarah menjadikan ia antara destinasi tumpuan pelancong. Peluang meneroka keunikan bumi Anbiya ini pasti memahat memori indah untuk dikenang. Assalamualaikum penonton Nona. Ismi Syifa Khalidah binti Kamarudin wa ana adrusu fi Kulliyatus Syariah fi Jamiatu Yarmouk Urdun. Saya sedang melanjutkan pengajian saya dalam bidang fiqh dan usulnya dan bakal bergraduasi tidak lama lagi. Pada hari ini, saya ingin membawa kalian semua untuk menjelajah Jordan bersama saya. Jom, destinasi pertama yang ingin saya bawakan kepada kalian semua ialah Aqabah. Aqabah merupakan satu kawasan yang wajib anda kunjungi apabila tiba saja di Jordan kerana ia kaya dengan makanan-makanan laut dan juga pelbagai aktiviti air yang boleh dilakukan di sana. Aqabah yang terkenal sejak zaman pra-Alkitabiyah merupakan sebuah bandar kuno yang telah wujud berabad yang lalu. Terletak di pintu masuk Laut Merah, ia menjadi laluan utama para pedagang dan merupakan satu-satunya pelabuhan yang ada ketika itu untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Keadaan ini sekaligus menjadikan Jordan sebagai sebuah pusat perdagangan yang penting. Kini lokasi ini menjadi tumpuan pelancong yang ingin beriadah dan melakukan aktiviti sukan air. Jika ada kesempatan, wajib untuk anda merasai pengalaman menaiki bot dan menikmati keindahan lautnya. Tempat kedua yang ingin saya bawakan kepada kalian ialah Petra. Tahukah kalian Petra merupakan antara 7 keajaiban dunia yang sangat popular di Jordan. Wujud sejak abad keempat sebelum Masihi,
Kota Petra diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO sejak tahun 1985. Lokasi bersejarah ini juga dikenali sebagai Kota Mawar kerana warna seni binanya yang unik. Lembah padang pasir kecil ini diliputi tebing batu pasir yang menjulang di tepi gunung Wadi Araba. Pelancong yang ingin berkunjung ke Petra perlu melewati jurang sempit sekitar 1 km. Perkhidmatan unta dan kuda disediakan untuk kemudahan perjalanan ke sini. Sebagai kenangan, pelbagai cenderahati seperti ukiran batuan, barangan sulaman, perak dan tembikar boleh dibeli untuk dibawa pulang. Jika anda ingin dapatkan barang-barangan yang lebih murah, anda harus kunjungi Wastul Balad. Antara barang-barangan yang mudah didapatkan di balad seperti buah-buahan, barang-barangan basah, makanan, halawiyat, bekas-bekas dan sebagainya. Al-Balad adalah kawasan kota lama yang tertua di Amman, Jordan. Lokasi ini sering menjadi tumpuan masyarakat setempat dan pelancong luar kerana kebanyakan kedainya menjual barangan dengan harga yang lebih murah berbanding kedai biasa. Salah satu makanan tradisional rakyat Jordan ialah mansaf. Mansaf merupakan menu yang wajib disajikan ketika sambutan Hari Raya di Jordan. Menariknya di Irbid, ia menjadi tumpuan pelancong untuk menikmati variasi hidangan makanan tradisional. Mandi wahid mansaf, dajaj, badan mandi wahid, dajaj, fasah wahid, dajaj ma bidi faham. دجاج زرد بدك اياه. تمام. Yang specialnya, makanan mansaf ini akan disediakan bersama yogurt. Yogurt itu diperbuat daripada air rebusan kambing dan juga yogurt itu sendiri untuk menambah perisa. Hidangan yang disajikan dalam pinggan besar ini boleh dikongsi beramai-ramai. Dalam budaya masyarakat Arab, kopi atau teh manis akan dihidangkan setelah selesai menikmati mansaf. Berpeluang ke Jordan pastinya dapat mengetahui pelbagai kisah sejarah yang menarik. Anda juga boleh mengenali adat dan budaya masyarakat setempatnya yang ternyata berbeza daripada negara sendiri. Ia satu pengalaman yang berharga dan tidak ternilai. Tiada jalan pintas mahupun formula mudah untuk berjaya. Setiap impian dan harapan perlu disertakan dengan usaha dan kerja keras yang konsisten agar dapat terus melangkah lebih jauh. There is no magic to achievement. It's really about hard work, choices and persistence. Mutiara kata daripada Michelle Obama tersebut mengakhiri siaran Nona minggu ini. Semoga setiap perkongsian memberi ilmu bermanfaat buat semua penonton setia Nona. Jutaan terima kasih kepada pemilik restoran Opera Cafe kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya